Right, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam kepada semua yang mengikuti slot Sembang Niaga, yang menunggu-nunggu kita punya slot Sembang Niaga setiap minggu, setiap Rabu malam jam 9 malam. Seperti apa yang kita janjikan, setiap minggu kita bawakan dua usahawan daripada pelbagai sektor terpilih untuk kita bersama mendengar pengalaman, kita kata pendapat on apa topik yang kita letakkan pada malam ni. Right, untuk orang yang mereka yang baru mengikuti slot Sembang Niaga, this is slot yang kita kira sebagai business forum secara santai yang dianjurkan oleh ABA Malaysia. So mungkin untuk orang yang, untuk siapa yang belum sempat berkenalan dengan ABA Malaysia, saya suka juga nak perkenalkan sedikit maklumat berkenaan ABA Malaysia. ABA Malaysia adalah satu firma business advisory ataupun business advisory firm yang berpangkalan di Subang Jaya. So 16 tahun bersama dengan usahawan-usahawan, terutama usahawan-usahawan SME, kita dah boleh dikira sebagai dah pelanggan di ABA Malaysia dah melangkaui 20 business sector. So this program ataupun Sembang Niaga adalah sebahagian daripada kita kata inisiatif 2021 yang dijalankan untuk memberi satu sumbangan kecil daripada ABA Malaysia kepada business community, terutama SME di Malaysia. So saya yakin dengan beberapa perkongsian, kalau ikutkan ni dah masuk bulan kedua kita jalankan betul-betul. Even masa raya haji baru ni pun kita tetap jalankan special edition lagi. Dan setiap minggu kita bawakan usahawan-usahawan yang berlainan. Saya akan ditemani oleh dua panel jemputan dan panel tetap daripada ABA Malaysia. Okey, saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan, kita punya panel jemputan yang pertama adalah Cik Zulkarnain Hassan dari Zul Hijrah. Mungkin Cik Zul boleh perkenalkan seminit perkenalkan diri sebelum kita bersembang panjang sekejap lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syaf Hafzan selaku Grup CEO ABA Malaysia. Terima kasih Cik Asri Joseph bersama kita pada malam ini, bersama Puan Roziah juga bersama kita pada malam ini, panel-panel yang hebat-hebat belakang. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Seperti yang Cik Syam beritahu tadi, saya Zulkarnain Hassan daripada Zul Hijrah Resources. Saya merupakan pemilik agensi ataupun kita kata grup CEO pada Zul Hijrah ni, yang mana bidang perniagaan kami adalah bidang dalam kewangan Islam, iaitu penasihat kewangan Islam, di mana saya mempunyai lesen Islamic Financial Planner daripada IFIM untuk menjalankan pengurusan kewangan dan juga pengurusan risiko daripada bidang perancangan kewangan, iaitu daripada perlindungan, pelaburan, wasiat dan pusaka. So dalam bidang tu kita ada lebih kurang bidang yang luas lah dalam bidang kewangan Islam, insyaAllah. Dan kita bertapak di Pulau Pinang sejak 2015. Itu yang sedikit tentang diri saya, Cik Syam. Baik. Okey. Nanti kita akan explore lagi, kita akan dig out lagi apa yang di Zul Hijrah. Panel kita yang kedua adalah Puan Roziah. Puan Roziah daripada Afil Justice. Kalau kita mungkin untuk orang yang familiar dengan insurans, dia nampak the front end, which is ataupun kita kata frontliner lah, sebenarnya orang banyak pakai term frontliner. So the frontliner adalah mungkin Cik Zul, tapi the back end ataupun backliner adalah those people like Puan Roziah dan dia punya team. Puan Roziah mungkin boleh perkenalkan sikit berkenaan Afil, and then
apa yang Afil tawarkan kepada market. Over to you, Wan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ni lah, pada Cik Syam dan Cik Asri. Saya adalah one of the director for Afid Adjusters and Investigators Sdn Bhd, salah satu daripada banyak penyelaras kita panggil penyelaras kerugian. Betul lah kalau macam Cik Zul tu orang di depan, orang yang menawarkan apa maknanya sebelum berlaku apa-apa risiko tu dia tawarkan dulu. Macam ni macam ni. Saya dilatih oleh syarikat insurans ataupun syarikat pengendali takaful untuk menyelaras tuntutan insurans atau tuntutan takaful. Jadi bila orang ada kemalangan, ada kerugian yang mempunyai perlindungan insurans atau takaful, jadi mereka akan submit dia punya tuntutan ataupun claim. Jadi kita punya principal officer, principal office akan assign kita ni third party lah. Kita bukan di dalam insurance company itu sendiri. Kita adalah syarikat yang bebas yang akan menilaikan kerugian tu. Maknanya daripada segi siasatan dan juga penilaian kerugian tu jadi berapa. Jadi kita akan tengok pula kepada polisi insurans dan takaful tu sama ada claim ni berbayar atau tidak dan berapa tuntutan yang papasan sewajarnya yang patut diberi kepada pihak peserta ataupun claimant lah. Jadi saya ni penyiasat lah, saya ni salah seorang daripada penyiasat insurans lah tu di dalam syarikat saya. InsyaAllah itu sajalah buat masa ni sebagai mukadimah. Baik. Of course tak lupa kita ada panel tetap daripada ABA Malaysia sendiri. Coach Asri Yusof, Presiden of ABA Malaysia, mungkin boleh just opening sebelum kita banyak lagi soalan ke depan. Coach, over to you. Okay, thank you Sam. Selamat datang Cik Zul daripada Zul Hijrah dan juga Puan Rozbah pada Afid Adjusters. Ini adalah minggu yang ke-8 2 bulan turut-turut. Jadi every week kita run setiap Rabu malam pukul 9 dengan almost same topic tapi pelbagai senario. Okay? Ini adalah satu contribution kita kepada business owner, small business owner yang kita lihat sebagai dia memerlukan mungkin tunjuk ajar tip-tip sebenarnya untuk orang yang masih kekal dalam bisnes. Ada setengah tu tak dapat memikir sangat because of dia ada kurang pengalaman bekerja kan. Ada yang dilihat sebagai terpaksa ambil bisnes ayah dan ibu, mungkin dia kata tak ready. Ada yang kena buang kerja dulu dan terus venture dalam bisnes. Ada yang prepare for the business. Tapi dalam keadaan sekarang pandemik ni kita diuji, kita diuji dengan literacy kita, dengan celik pandai kita, diuji dengan leadership, yang buatkan kita boleh berfikir, yang buatkan kita boleh merangka rancangan atau plan-plan tertentu yang boleh kita bentang pada staff issues dan juga challenges dalam bisnes. Ada setengah orang yang bersikap duduk kat rumah selimut je Cik Zul. Selimut je. Tak attention. Ada yang bersikap everyday dia buat thinking. Everyday dia ni. Ada dah keadaan sekarang ni kita dah bulan ke-18 September tak? Bisnes yang kita nampak memang negatif ataupun hampir negatif, and yet they come to ABA Malaysia or they came to ABA Malaysia untuk dapatkan assistance buat planning sebagainya. Kita tanya, can you pay? Yeah, no problem about that. Dah, janji kita teruskan. Adalah duit tu, jangan fikir jangan tanya banyak duit tu, takut tiba-tiba duit tu hilang. Jadi satu kekuatan datang untuk it's just a temporary measure, betul tak? COVID ni just temporary, tapi hari-hari, mingguan, bulanan dah kena buat planning. Betul tak? As compared to other people, Cik Zul, Roziah, that apa nak plannya? Kan? Kita kan COVID tak payah plan apa. Kan?
So basically we need to plan. We need to plan. We need to talk to the staff. We need to exchange the idea dengan staff lah. Kalau tidak staff tengok sebagai satu leader yang macam mana ni kan. Dia pun rasa cuak je. Ini tempat harapan ni, ini tempat untuk meletakkan harapan 5-6 tahun lagi atau mungkin the last work sebelum pencen dan sebagainya kan. Jadi itu yang saya kata tadi lah, bila keadaan pandemik macam ni, kita diuji dengan literacy, bijak pandai kita kat mana, especially on financial management. Okay? Kalau dulu tak sempat sangat nak uji pasal apa? Pasal rezeki tu mudah saja. Buka pagi kedai, ada dah 5 bersusun nak jumpa Cik Zul. Betul, 5 betul. orang jumpa Cik Zul. Ada 5 orang susun nak jumpa Roziah dah. Masa tu lah kan. Tak perlu nak buat lead generation sangat. Betul tak? Betul. Susah. Dia dah revert 360. So memerlukan satu kekuatan iman. Kekuatan dan iman dalam bisnes ni. Okay. So saya rasa Sam ada layout soalan-soalan yang soalan yang susah juga kan, untuk kita bincang bersama. Susah untuk jawab tak, untuk dibincang bersama pasal dia bersikap insyaallah sebagai satu resolution, bukan untuk kita saja tapi untuk orang-orang tertentu kan. Jadi over to you Sam. Alright. Thank you Gus. Okey, kalau tuan-tuan dan puan perhatikan kepada tajuk kita hari ni, malam ni kita bawa tajuk yang pendek tapi sangat bermakna pada saya. Tajuk dia selagi daya. Nampak tu ni selalu tajuk macam panjang juga, tapi kenapa malam ni tajuk pendek kan? So kupasan dia tu insya-Allah akan jadi panjang, right? So bila kita sebut pasal selagi daya, kenapa kita ambil topik ni adalah because pada saya, pada kami di ABA Malaysia, it's about time untuk put on hold ataupun ketepikan perasaan sedih apa semua tu pasal dah masuk 18 bulan. Sedih, kita rasa macam frust sangat, kita rasa macam kecewa, nak menangis di hujung bucu katil, of course. So banyak situasi macam tu. I think dalam 18 bulan dah satu tempoh yang panjang. So it's all about moving forward. So bersesuaian dengan tajuk kita malam ni, selagi daya, adalah kita nak mendengar daripada kedua-dua panel dan juga of course daripada panel tetap kita juga. Bila dah masukkan dengan selagi daya ni, ibaratnya kalau kita pernah dengar kalau patah sayap bertongkat paruh, macam itulah. So betapa berusahanya seorang tu sebelum menyerahkanlah. So kita nak mendengar kedua-dua panel kita malam ni, dia punya pengalaman dan juga mungkin pendapat bila on questions yang kita akan utarakan sekejap lagi. Right. Bila kita pilih tajuk, bila kita memilih sektor kewangan dan specifically pengurusan risiko, dalam kebanyakan I think ramai orang berpandangan kat luar bila sebut pengurusan risiko banyak melihat front end, iaitu takaful sebagai ataupun insurans sebagai satu kaedah pengurusan risiko. Tapi pada masa yang sama, industri yang sama juga mempunyai back end, which is macam apa yang Puan Roziah maklumkan tadi, penyelarasan tuntutan pembahasan untuk insurans. Baik. So kalau kita tengok dalam beberapa kajian ataupun some artikel yang dikeluarkan, kalau saya petik daripada KPMG, antara perkara yang dikongsikan dalam artikel tersebut, ini dia buat satu study impact of COVID-19 kepada insurans industri secara general worldwide. Antara perkara yang ditekankan adalah dari segi of course perubahan daripada banyaknya manual, mungkin paperless kepada sekarang ni dah jadi paperless. Dah banyak kepada digitalization. Bercakap dari segi mungkin channel overload. Maksudnya kalau dulu
application ataupun mungkin transaction tu dia punya amount tu mungkin tak banyak sangat ataupun mungkin pada kadar biasa. Tapi bila dah berlaku COVID ni, ada setengah type of industry dia dah spike up because of the current situation. Kalau kita tengok juga antara perkara ketiga yang saya boleh tekankan kat sini adalah situasi yang kebanyakan bisnes lain juga mengalami, which is dia punya memastikan distribution channel tu bekerja seperti momentum sebelum COVID. So kalau kita cakap kata dengan work from home ni, macam mana dia punya challenge, mungkin dari segi facility dia, mungkin dari segi infrastructure, mungkin dari segi people in organisation tu sendiri yang macam kita cakap tadi lah, instead of work from home, dia jadi sleep at home. So mungkin pada peringkat awal tu banyak jadi macam tu. Hopefully dah banyak yang dah bangun, dah jadi wake bukan lagi sleep, dah wake, so that dia boleh continue contribute kepada the company punya momentum. Right. Saya nak tanya kepada Cik Zul dulu. Kita pergi kepada front end dulu. Right. Cik Zul mungkin boleh berkongsi sedikit pengalaman. Kita nak ambil sedikit pengalaman di Zul Hijrah sebagai satu agensi takaful yang saya rasa banyak fokus kepada live takaful. Ya, betul. Kita fokus live takaful. So live takaful yang dengan situasi semasa mungkin pada peringkat awal-awal MCO1, and then mungkin masa tu kita tengok impact of COVID dari segi jumlah kemasukan pesakit dekat hospital, dan juga kita cakap kata sampai kepada kematian. Mungkin masa tu tak nampak sangat. Sehinggalah kalau ikutkan sekarang ni, saya tengok dah banyak insurans juga ataupun takaful mungkin turut menawarkan perlindungan untuk COVID-19. So setakat mana dia punya detail tu saya tak pastilah. Mungkin Cik Zul lebih arif. So saya nak minta Cik Zul berkongsi sedikit dengan kita punya penonton malam ni, apa yang dikira sebagai satu cabaran yang the real challenge, real issues and challenges dekat dalam your business throughout kita dah masuk 3 MCO ni kan. So kalau kita kata sales tu down, tu dah common. What else ataupun apa perkara lain yang dilihat sebagai satu isu ataupun cabaran yang betul-betul lah ini memang pasal COVID-nya, pasal so mungkin kita Cik Zul boleh ulaskan sikit. Okey, baik Cik Syam. Dia COVID ni dah jadi, ni maksud dia dah 18 bulan dah noh. Kalau ikut Tuan Asri atau Cik Syam cakap ni, kita dah masuk fasa yang MCO yang ketiga. Dan COVID ni adalah satu benda yang kalau kita kata impact global lah. Allah turunkan ujian dekat kita satu dunia, bukan kata di Malaysia saja. Di dunia, dan kita tak boleh ubah dah. Mungkin kita tak boleh ubah, saya rasa kita tak boleh ubah. Yang boleh ubah diri kita je lah. COVID kita tak boleh ubah. Hari-hari kita tengok kes makin banyak kematian pun makin banyak, dan bermacam-macam cara kematian dan sebagainya. So daripada mula MCO 1 tahun lepas, saya ingat lagi sebab tu saya balik pada umrah. Sempat lah saya pergi, last umrah saya balik touchdown Malaysia, terus kena MCO. Tapi kat sana masa kat Mekah tu kami dah start lah pakai mask, semua dah dapat arahan daripada pihak-pihak mutawif kata kena berhati-hati dah. Sebab gejala ni dah makin lama, dan kita pun di sana jumpa macam-macam orang kan di Mekah tu dan di Madinah tu. So kita pun dah start prepare. Tak sangka balik Malaysia kena lockdown. Tapi itu dah adalah hikmah yang pertama saya dapat lah. Sebab saya balik sempatlah umrah yang kedua, masa tu umrah yang kedua saya. Dan benda ni memang challenge. Tipulah kalau kata business owner atau siapa pun cakap kata business ni tak efek. Kecuali mungkin bidang farmasi lah. Bidang farmasi ataupun bidang saya rasa bidang farmasi ikut, perubatan ikut yang tak efek. Yang lain semua efek. Walaupun kita kata kedai makan, walaupun kita kata kedai makan boleh jual, boleh tapau, dia tak sama hasil dia macam dine-in.
Walaupun lain ni boleh dine-in pun orang masih tak berani nak dine-in. So cabaran dia besar jugalah. Tu saya kata kalau saya follow dia punya trend ni, nak down ni COVID ni, saya kata habis bisnes ni. So saya daripada awal lagi saya dah plan, saya kata we have to change, kena buat satu action yang paling drastik dan mungkin benda yang tak pernah kita gambarkan untuk buat. Dan challenge paling utama yang saya dapat bila time COVID ni adalah purchasing power. Orang semua efek income tak ada. So ada yang kena buang kerja, pengangguran tinggi. So kita dah susah nak cari new business. Itu permulaan awal patut MCO 1 tu. Challenge dia yang tu. Sebab kita nak try masuk sale bulan 3 tak ada sale, bulan 4 pun tak ada sale. Saya dah kata dah habis dah ni. Saya kata saya dah sunyi lah. Walaupun masa tu mungkin orang rasa COVID ni satu kejutan lah. Orang semua senyap duduk dalam rumah macam Cik Asri kata dia, tarik selimut duduk diam. Tidur lah. Kita telefon nak jumpa tak nak jumpa, takut. Dan kita pun ya Allah, apa ni jadi 3-4 dan tu challenge pertama, purchasing power lah. Purchasing power memang drop. Automatik orang dah berjaga-jaga, cuba simpan duit, cuba berhati-hati. Walaupun masa tu orang tak nampak kesian lagi sebab kes kita tak banyak. Sehari mati pun satu pun kita dah risau dah. Kan? Masa tu kita pun orang relax. Cik Zul, sorry. Masa tu belum ada pemberian terkejar lagi tapi orang dah start dah. Orang dah start dah. Betul. Dia ada beringat, depa dah simpan duit, depa tak berani nak beli benda-benda yang rasa bagi dia orang insurans dan takaful is not necessary. Bukan keperluan lagi. So lebih baik makan yang tu yang utama dulu. So kita cuba buat yang tu, kita purchasing power kita effect yang pertama lah. And then kita dapat kita punya manpower yang lemah, weak lah. Manpower kita jadi battery weak sebab down. Buat approach nak sale tak boleh, nak jumpa orang tak boleh, sale tak ada. Saya duk tanya sale dan saya kata tak boleh macam ni, saya tak boleh tanya sale selalu. Dan memang manpower makin lama makin hilang. Seorang-seorang dah tarik diri, especially yang newcomers lah. So tarik diri. Tarik handbrake lah, handbrake. Tarik handbrake. Yang lama-lama boleh tahan lagi sebab ada commission lagi. Yang baru ni, baru nak start ni dia macam dia masuk dunia yang timing tak kena lah. Sebab kita punya tahun kewangan baru ada 1 April. Tahun kewangan baru ni financial year adalah 1 April. So waktu tu baru COVID sebulan kena lockdown. So timing tak kena dia masuk. Masuk timing tak kena, memang down. Dan yang tu manpower lah, susah nak dapat recruitment dan susah nak dapat team lah. Saya menghabis suka benda tu. Dan satu lagi makin lama hilang trust sebab tak boleh jumpa dah face to face. Hilang trust. Tak boleh video call, customer nampak pelik kan. Tapi kita tak suka buat video call. Permulaan video call. Masa Zoom tu tak ni lagi, tak explore lagi. Masa tu pakai WhatsApp lah, WhatsApp video. WhatsApp video call ataupun Telegram video call. Zoom tak ada dah tapi tak berani nak explore lagi lah. Tapi customer pun pelik. Dia kata video call ni, dia tanya balik, cik tersilap video call ke? Padahal kita video call nak buat appointment. Tapi itulah cabaran awal saya lah dalam bidang industri takaful. Pada permulaannya yang boleh saya kongsikan sikit. Baik Cik Zul. So tadi kita dengar dari sudut ada isu nak berjumpa dengan customer, ada isu dari segi purchasing power. Of course kalau kita kata to certain people insurans ataupun takaful ni dia jadi macam ada duit lebih baru ambil lah. Betul lah. Baik. So saya nak berpindah kepada Puan Roziah. Tadi kita dengar di front end. So sekarang ni kita nak dengar di back end. So antara perkara yang dikatakan juga menjadi isu adalah bila tak boleh nak bergerak keluar. Movement tu tersekat. So kalau dalam bidang Puan Roziah ni memang nak kena pergi on-site visit, betul tak? Nak kena check betul-betul apa punca dia ke. Mungkin nak kena interview dengan the person yang terlibat kat situ. So mungkin boleh Puan sharekan among issues ataupun challenges yang pihak Afil sendiri berdepan awal-awal tu. Okey, pada awal-awal MCO tu memang kita pun tak tahu nak buat macam mana kan. Saya rasa dalam 2 minggu yang pertama tu lah sebab arahan daripada Bank Negara sebab kami ni consider as financial sector. Jadi kita ingat kita boleh kerja sebab kita pun tak faham kan. Lepas tu
tiba-tiba keluar surat daripada sirkular daripada Bank Negara, sebab kami ni dilesenkan oleh Bank Negara. Jadi Bank Negara Malaysia keluarkan surat, semua kena tak boleh, semua kena duduk. Jadi untuk 2 minggu yang pertama tu memang tak tahulah, lost buat kan. Ada orang claim yang saya tak sempat nak pergi, kat Johor ada, dekat Penang ada. Macam mana nak buat ni kan, tak boleh pergi. Lepas tu saya ingat dalam sebulan kot, lepas tu bila Bank Negara dah keluarkan arahan yang kami boleh bekerja, beroperasi di pejabat. Jadi kita buat strategi lah macam mana nak pergi. Pada masa tu rentas negeri pun tidak dibenarkan. Jadi untuk kes-kes yang macam saya kes siasatan kecurian kenderaan. Jadi saya buat dengan cara video call lah masa tu. Video call, interview melalui phone. Sangat tapi macam bila Cik Zul nak call orang tak dapat. Saya bila saya call orang memang orang akan cut ni lah, sebab nak claim settle cepat kan. Jadi ada dua kes lah yang saya ingat masa tu, yang sebab saya tak sempat nak attend. Jadi saya buat melalui video call. Gambar, selalu saya kena ambil gambar dekat site. Saya nak ambil gambar kat site sebab saya nak kena tahu mana movement kereta tu, dari mana ke mana, dekat mana parking semua tu. Apa yang saya buat adalah mula saya gunakanlah apa teknologi yang ada kan. Satu, kita gunakan Google Map. Google Map elok pula tu. Google Map tu, Google Street lah, Google Map tu ada pula kereta owner tu yang hilang tu dekat situ, gambar tu. Maknanya betul lah kereta tu memang wujud sebelum ni kan. Jadinya, dan saya terpaksa mengajar insured tu untuk ambil gambar dekat tempat kejadian tu lah. Okey, macam mana nak ambil gambar yang macam mana yang saya nak. Sebab saya kata saya tak boleh pergi kan. Dan saya berbincang dengan pegawai insurans tu, boleh tak cara ni guna pakai, sebab selalunya saya kena pergi. Lepas tu dia tanya saya adakah any fraud. Saya tak dalam saya punya interview tu saya tak. Okey tu? Okey tak? Dalam saya punya interview tu dia tidak ada unsur-unsur jenayah lah, maknanya tidak ada unsur penipuan di situ. Jadi saya kata tidak ada masalah lah. Jadi alhamdulillah lah, maknanya ada kerjasama daripada pihak insurans yang membenarkan saya buat melalui online macam tu kan. Okey, yang keduanya masalah dia yang tentang macam Cik Zul cakap lah, manpower lah. Manpower kan. Jadi bila tidak banyak kenderaan di luar, maknanya tidak ada banyak kemalangan yang berlaku. Jadi memang kemalangan berlaku. Saya cakap pasal motor insurance lah. Jadi bilangan tuntutan pun kurang, jadi kita pun tak banyak keluar, jadi kita menghadapi masalah di situ lah. Cash flow dan orang keluar lah. Itu kita punya cabaran. Tapi tidaklah juga menjejaskan kita punya servis. Saya kata tak banyak, sebab masih lagi kita dapat perform walaupun dalam keadaan yang begitulah. Alhamdulillah lah, kita maintain in terms of work performance tu saya rasa maintain. Cuma in terms of business tu is memang loss sikit gitu. So basically masa tu boleh bekerja macam biasa pasal dah dibenarkan kan. Dia kira sebagai one of the essential service. Essential. Ya, betul. Essential business lah. Right. Puan Rozia, saya nak extend sikit daripada apa yang Puan dah maklumkan tadi. I think bila dah berlaku dengan mungkin pada peringkat awal tu ada tak dapat nak visit, tak dapat nak turun ke padang untuk turun ke tempat yang kejadian, yang mungkin kat situ pun saya kira ada to certain extent mungkin ada potensi untuk berlaku fraud. Maksudnya dari segi nak claim apa semua kan. So how do you make sure that tak berlaku ataupun minimizekan fraud tu?
Yang case yang saya hadiri, yang attend tu, yang tu kita dah biasa kan bila kita interview orang in terms of claims ni, bila ada unsur-unsur fraud tu, dia macam mana pun dia tak boleh nak pusing tau, sebab dia orang ni tak pernah, dia orang ni orang yang lurus sebenarnya kan, tapi bila nak cuba menipu tu benar-benar tak boleh. Jadi dengan soalan-soalan yang kita tanya tu, dia akan macam mana pun dia akan terpusing. Jadi dia tak boleh. Jadi kat situ kita dah boleh. Tapi kalau ada kes-kes yang saya rasa ada potensi, sebab saya sebelum pergi ke field tu saya study dulu dah dokumen tu kan. Study dokumen tu saya rasa okey ni ada, saya kata tak boleh ni. Saya tak boleh interview online. Saya pun ni. So I have to make the effort to go lah and see. Memang betul lah, memang ada something yang hidden dekat situ kan. Sebab bila kita bercakap dalam online ni, kita tak boleh tengok banyak benda, kita tak boleh observe banyak benda. Tapi bila kita pergi site, kita boleh pergi tengok keadaan tempat kerja dia, keadaan ataupun keadaan rumah dia. So kat situ kita banyak benda yang kita boleh read between the lines which will lead to the fraud. Gitulah. Sebab dalam keadaan sekarang ni, orang banyak benda lah yang akan menyebabkan ada penipuan yang berlaku dalam insurans sebenarnya. Ya, kadang-kadang dia boleh create temptation pasal di financial impact tu financial impact apa yang berlaku, kita bukan nak menuduh, tapi ada kemungkinan chances untuk situasi tersebut berlaku lebih tinggi berbanding dalam keadaan sebelum ni lah. Right. Saya nak pergi balik kepada saya nak pergi balik kepada Cik Zul lah. Cik Zul, tadi ada dimaklumkan tentang apa isu dari segi manpower, isu dari segi purchasing power kan. Especially kepada ejen-ejen yang baru nak mula, mungkin motivasi dia dah down. Mungkin juga dari segi kalau macam purchasing power, mungkin kita tak boleh nak buat apa lah pasal tu dah beyond the control. So apa tindakan ataupun apa action plan yang dibuat di Zulhijrah dalam memastikan momentum tim tadi bergerak dengan kalau tak dapat, orang kata tak dapat masuk gear 3, 4, dapat masuk gear 2 tak apalah, daripada hang tidur. So daripada diam terus, at least you bergerak sebelum nak pick up tu. Itu kita cakap dari segi manpower tadi tu. Cik Zul, over to you. Okey, dari segi manpower tu, bila kita weak manpower tu memang satu benda yang agak impact besar lah bagi saya sepanjang 6 tahun saya buat dalam bidang industri ni. Dan manpower ni yang kita rasa memang orang penting. Kalau tak ada team ni, mungkin agensi saya Zulhijrah ni tak boleh nak survive. So saya fikir benda ni mesti important dan saya tukar strategi lah. Saya terpaksa tukar strategi di mana manpower yang masuk baru ni kita terpaksa bagi support dari segi insentif macam-macam. Maksud dia kita dah explore dah. Kita dah try guna Zoom. Kita dah try belajar dah FB marketing, ads. Kita guna Insta ads. Semua media sosial kita dah explore dah bagi dekat ejen yang baru ni. Daripada awal masuk kita dah beritahu you kena masa sesi interview lah. Kita interview lebih kurang jugalah, masa kena interview juga. Kita make sure orang-orang yang dalam ni ada benda ni semua, media sosial. Baru dia layak masuk kita. Dia kena ada akaun FB, dia kena ada akaun IG, dia kena ada akaun Twitter, kena ada akaun TikTok dan sebagainya. Sebab kita nak explore benda yang baru. Untuk yang baru. So kita macam mana kita buat? Kita bagi insentif. Kita bagi insentif sebagai modal untuk dia orang membuat satu FB ad. FB ad kan berbayar kan. So kalau permulaan yang orang-orang yang baru, ejen baru ni, dia newcomers ni dia agak sukar sebab dia modal kurang. So bila benda tu kita dah marketing dah, kita rebrand balik marketing, kita buat secara macam tu lah. Kita dah guna Zoom, kita buat appointment guna Zoom, kita buat appointment guna Google Meet, kita buat appointment guna apa saja yang media platform yang ada ni. So bila macam tu automatik dia akan kembalikan semangat. Oh, dia orang ada solution. Mula kita down, dia pun nak appointment, nak pergi direct approach tak boleh, nak jumpa customer face to face tak boleh. So kita bagi solution macam ni, dia nampak ada idea. Kalau tidak dia jam lah. Jam lah. Sebab ejen ni daripada pelbagai background. Tak semua yang pandai explore benda ni. Ada yang kalau yang zaman-zaman baby boomers macam kita ni kan,
memang Kita agak-agak kita act. Jadi rumus lagi memang. Kalau tu kita act tu, dia agak sukar juga permulaannya. Tetapi kita tengok dah trend. So follow je lah. Kita follow dan alhamdulillah. Yang ni kita bangkit balik. Dan lepas tu kan kes-kes COVID makin meningkat dan lockdown pun dah makin sekat sampai 3 bulan kan. So kita dah cuba buat pendedahan kepada orang masyarakat betapa pentingnya takaful. Marketing kita media sosial lagi banyak. Sebelum tu kurang lah Encik Syam sebab dah kita boleh jumpa kan. Kita buat anggap alah tak payahlah FB semua ni. Tapi So, bila dah jadi kurang lah pergi ke arah digital marketing tu kurang lah. Kurang lah sebelum tu sebab biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Ada pun ada lah buat syarat je. Tapi yang kita suka ada jumpa orang. Memang kalau sebut ejen takaful ni, insurans ni memang kerja kami suka jumpa orang. Minum teh tarik pagi sampai petang minum. Kalau silap gaya kena macam mana pagi minum, tengah hari minum, petang minum dengan customer. Kita suka macam tu marketing orang kan. So bila jadi macam jam lah, memang jam. So kita terpaksa explore, kita tarik balik tim-tim baru ni. Alhamdulillah bulan 5, 6 naik balik. Sale tu mendadak naik berbanding dengan tahun sebelum tu. Mendadak kita ubah. Walaupun kita punya comparison. Ya tu ya memang comparison. Bulan 4 down, 5 tu slow sikit, 6 kita puncak naik balik. Sebab bulan 5 tu kita baru duk susun strategi. Baru duk guna benda-benda tu semua kan. Masa bulan 6 tu dia tak release lagi kan. Belum dibuka lagi. Belum lagi, masih lockdown ni. Masih MCO lagi. So saya ingat saya dalam hujung bulan 7 ataupun awal bulan 8 baru buka. Betul, hujung bulan 6 tu lockdown tapi kami dah explore benda ni. So sale bulan 6 tu mendadak naik lebih daripada tahun yang sebelum tu. Alhamdulillah. So kita nampak dah momentum macam tu. So tapi pada pihak saya kita kena korban lah. Kami terpaksa keluarkan modal lebih lagi untuk bantu tim lah, especially ejen-ejen untuk buat FB ad dan sebagainya. Semua kena buat. So kita explore benda yang mana yang tak nak buat, okey tak apa, kita bagi chance dia surrender lah. Okey lah, kita pun tak nak paksa dia, mungkin dia pun nak cari kerja lain. Okey, yang mana nak buat kita support. Itu yang strategi kita buat lah. Alhamdulillah dapat momentum tu dan kita teruskan lagi, kita perkemaskan lagi lah, perkemaskan lagi. Alhamdulillah sampai sekarang lah, dewan dah biasa dah jadi new normal lah. Untuk benda tu lah. Kalau tengok daripada sebelum COVID dengan selepas COVID dah, mungkin pada peringkat awal. Ada geng tengah rem. Mak rempit tu. Tu tak tahu mana. Okey. Kalau tengok pada jumlah ejen yang ada di Zulhijrah sebelum COVID, mungkin orang pada masa tu nak cari mungkin ejen yang bersifat part time. So you can see the trend orang jumlah part time dengan full time masa tu berapa, and then bila berlaku COVID pada peringkat awal macam mana dia punya trend, and then selepas mungkin dah masuk sekarang ni dia punya jumlah ataupun komposisi of agent tu part time dengan full time tu saya rasa adakah beza ataupun sama saja ke atau macam mana? Okey, dari segi komposisi ejen part time full time ni selepas kita masuk COVID tu bulan tahun lepas lah, bulan 5-6 tu kita rekrut ramai juga, dapat rekrut ramai sebab ada orang yang ter-effect income. So dia tak boleh beli takaful, kita bagi solution. Okey lah ni tak boleh beli takaful, tak apalah, mai join takaful, dapat income baru beli takaful. So kita bagi idea macam tu. So dia okey lah tak apalah, cuba dulu apa salahnya kan, sebab modal pun kecil je bisnes kami ni, bisnes takaful ni modal paling kecil lah. License. Dapat lesen. Nak dapat lesen tu modal kecil je. Yang penting modal alat liok boleh cakap, jangan bisu je. Kalau bisu tu mungkin guna bahasa syarat tu susah sikit lah kan. Tapi tu yang kata selagi daya tu. Kalau dia bisu tu mungkin ada dia bersungguh. Mungkin boleh. Betul. Ada solution dia juga kan macam mana. So boleh nampak perbezaan lah. Ya, nampak perbezaan. Walaupun dia part time sekalipun tapi dia punya prestasi tu lebih bagus daripada sebelum COVID. Walaupun part time dan alhamdulillah kali ni kita banyak full time dah lah. Kita dah ramai ejen full time. Agak-agak adakah itu pasal situasi dia yang mendesak menyebabkan dia terpaksa memilih takaful ni sebagai satu platform, ataupun dulu ni dia tak kena hambat, tak kena cukup hambat. kalau orang utara cakap ni kena peligan kan. So mungkin tak cukup kena kejar dengan dia punya ni. Sekarang baru tersedar, so that's why dia bawa kat arah tu.
Sebab apa macam ni dah Cik Syam. Dia orang kerja hakiki tu tak terkesan. Ada OT kena potong, tak boleh buat lah, kadang shutdown. Kebanyakan ni kami ada engineer, banyak engineer production dan banyak juga orang yang kerja office lah. Government servant kurang kita punya team. So banyak private sector. So private sector ni paling impact paling besar ni. So gaji kena potong, OT kena potong, dia orang lifestyle dia orang dah biasa dah komitmen macam tu. So bila kita tengok pada survey balik, industri yang paling terkesan paling kecil sekali, semua kesan, tapi paling kecil, iaitu kita terkesan lebih kurang 34% mengikut kajian, adalah industri takaful dan insurans. So dia orang patah balik. Saya bersama tim, saya duduk dengan tim, kita buatlah one to one coaching kan. Kita sebetul yang ni lah industri yang you kena pulun buat sebenarnya. Kalau you tak ambil kesempatan ni waktu sekarang ni, rugi besar. So kita bagi macam tu. So alhamdulillah dia orang dah pulun sebab terkesan. Dia macam Cik Syam kata terpaksa jugalah sebenarnya. Tetapi kita tak naklah bagi orang kita terefek ekonomi secara global. Kita bagi solution, okey buat ni sungguh-sungguh. So alhamdulillah rezeki mungkin lah, rezeki mungkin kat sini. Peluang yang ada ni dia guna sepenuhnya dengan keadaan sekarang ni. Itu yang kita kata ada peningkatan sale daripada bulan setahun sebelum tu dan tahun lepas waktu COVID tahun 2020. Untuk pengetahuan Cik Syam juga, pencapaian sales kami waktu COVID 2020-2021 adalah paling tinggi sepanjang 6 tahun kami buat industri. Paling tinggi. Dan saya pun tak percaya benda tu. Saya pun tak percaya. Tapi ni paling tinggi kami buat dalam industri sejak 6 tahun saya mula 2015. Waktu COVID. Alhamdulillah lah. Yang tu yang saya boleh share dengan Cik Syam lah. Okey, saya nak tanya sikit lah. Alright. Okey, Cik Asri. Cik Zul cerita, orang kata banyak bend the rules lah. Okay, mana daripada norma-norma dulu. Okay, pasal nak hidup yang pasal terpaksa innovation yang tinggi tak? Creativity yang tinggi. Macam Roziah pun terpaksa buat satu investigation lain, approach yang lain, okey. Atas dasar tak boleh nak pergi, okey, pakai satellite, Google Map lah semua kan. Buat report supaya lebih meyakinkan pihak insurans kan. Pasal pihak insurans ni dia duk cari pasal je kan. Lagi banyak profit. Saya tahu, saya pernah kerja insurans dulu. Kan? Tak bayar lagi banyak. Okey, jadi to prove dan sebagainya lah, supaya tak dilihat that affiliate adjuster pun bersekongkol sama. Okey tak? Pasal kita maintain profesionalisme tu. Okey, jadi ada orang cakap bahawasanya keputusan yang kita buat kadang-kadang bagus dalam keadaan stres, dalam keadaan pressing, okay? Yang kadang-kadang kita orang kata do or die lah Cik Zul, betul tak? Betul. Push factor. Ada push factor tu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan yang do or die, keputusan do or die kita sebenarnya tu berpunca daripada literacy dan kita punya tahap leadership. Tapi sebelum ni tak diuji. Semua orang tak diuji kan? Diuji sikit-sikit macam tu, tak ada apa pun, betul tak kan? Diuji dia dah comfort. Setuju? Pusing batuk-batuk gitu ya, tak ada benda pun, betul tak? Kan? So apa pendapat Roziah dan juga Cik Zul bahawasanya tahap leadership tu amat penting. Tak? Yang membuatkan memang keputusan nak kena buat, tak boleh duduk saja, mengingatkan syarikat yang macam ni ada employment, tak boleh bersikap pendek akal kan? Ada setengah orang, ada apalah kita bayar 2 orang gaji kita tutup je lah. Ada juga macam tu kan? Ada yang potong tiba-tiba je. In fact COVID masa pandemic 1 pun ada yang dah 50% dah, pasal mungkin ada yang ambil jalan mudah, betul tak? Buat apa pening-pening kepala dan sebagainya. Okay? Jadi itu kita panggil leadership. Okay? Ambil jalan mudah tu. Jadi apa pendapat Roziah dengan Cik Zul bahawasanya memang tahap leadership amat tinggi diperlukan kan, dan keputusan yang buat tu kadang-kadang yang kan kalaulah tidak ada situasi ni, aku tak akan buat keputusan macam ni. Aku tak boleh nak buat benda macam ni kan, tapi terpaksa. Jadi kat mana kekuatan masing-masing yang ada? Jadi soalannya kat mana kekuatan tu?
Kan, yang boleh buat keputusan. Itu je. Maka kekuatan tu datang daripada leadership yang ada. Kan? Okay? Ada setengah orang ada power tapi tak ada leadership. Kan? Jadi dia nak ajak orang meeting pun tak boleh, dia nak berbincang dengan orang pun tak boleh. Dia cakap apa pun orang tak nak dengar. Macam-macam. Orang tak heran. Orang tak heran. So kat mana tu? Okay, Puan Rozia dululah. Right? Okay. Saya sebenarnya saya bertuah lah sebab dalam organisasi saya ni saya bukan yang ranking yang paling tinggi, ada lagi yang tinggi ayah saya lah. Sebab ni family business kan. Ayah saya Haji Ahmad, dia seorang yang sangat berpengalaman lah, dah berpuluh-puluh tahun dah dalam bidang ni. Jadi dia sebagai managing director at the age of 70 umur 74, 75, he's still active kan dalam bisnes. Jadi tapi saya rasa kekuatan saya tu ialah Allah Ta'ala lah punya kuasa semua ni. Untuk bertahan sebenarnya it's not easy. It's not easy that at my age now orang patut umur saya ni dah macam managing sajalah. Tapi saya sendiri turun ke padang untuk buat sendiri sampai insurance officer tanya, Puan Rozia, you report ni siapa ni? Initial dia RA ni siapa? I lah, I cakap. I buat tau, I cakap I sendiri yang turun, I sendiri jumpa insured. So actually because diorang business rapport tu dah lama. Diorang dengan saya daripada zaman diorang eksekutif dah jadi naik vice president and everything. Dan saya masih di company ni dan saya buat. Jadi bila saya buat kerja tu, technical work saya buat sendiri. Jadi technical work saya buat sendiri. Saya dah kurangkan kos sebenarnya dalam 45,000 lah. Saya kurangkan kos, maknanya saya tidak ada CD adjuster yang lain kerja saya lah. Maknanya saya yang lead apa-apa keputusan tentang keputusan orang tanya okey claim case ni macam mana, nak bayar ke tak bayar ke, so saya akan bincang dengan saya buat decision. Kena berani itu satu, itu dengan orang luar. Tapi dari segi dalam organisasi sendiri pun saya rasa alhamdulillah lah saya mempunyai staff kaki tangan yang sangat memahami lah. Tak bohong lah kata tidak terkesan kan, tapi alhamdulillah saya ingat 1 bulan je kot yang saya ada potong gaji, itu pun sebab saya potong insentif. Itu je lah. Lepas tu yang lain-lain saya tak, walaupun terlewat mungkin okey kita buat gaji kadang-kadang tu berdelay, kalau ada payment bayar 3 kali kan? tak apa. Itu diorang banyak betul ansur. Maknanya kalau ada orang ada keperluan, diorang datang juga dan berbincang lah. Saya dalam organisasi yang saya ini, saya rasa walaupun company tu saya punya, tapi dengan staff dia orang berhak untuk tahu keadaan syarikat tu macam mana. Sebab we grow together. Transparency memang. Kita bergerak dalam satu keluarga macam satu keluarga kan. Kita 8 jam satu hari duduk kat situ, tahu diorang punya cerita, tahu diorang punya keluarga pun semua. Jadi saya beritahu, maknanya keadaan tu diorang tahu. Kalau diorang nak berhenti, saya tidak boleh berhenti, tidak menghalang. Dan bila diorang ada kat situ support, saya rasa kuat. Sebab ada masa-masa yang saya bila keluar, ada maknanya support staff dekat office tu diorang tahu apa nak buat. Maknanya tidak membebankan saya daripada segitu. Jadi kejayaan tu saya kata tak boleh atas seorang aja. Maknanya the whole organisation tu they group together. Everyone. The whole team. Kalau jatuh seorang jatuh. Macam tu. Jadi semua orang kena saling faham. Macam diorang pun tahu kalau mula-mula tu macam bising juga, tapi dah lama-lama tu dah macam tahu dah kan, dah faham dah. Jadi saya tak ada selindung apalah, maknanya kalau okey, dia orang pun tahu sebab in terms of business flow pun benda tu online, so everybody knows how many business comes in. I cannot lie. So apa pun saya nak tipu kan, saya tak tipu, saya cakap. Tapi alhamdulillah saya pun selalu cakap dengan staff saya kata saya tak tahu dari mana, kadang-kadang tu sampai dah tak boleh gerak langsung, mintalah, doalah ke Allah, ya Allah bukakan jalan, mudahkan urusan saya sebagai ketua dekat tempat ni. Tuk, jalan tutup macam tu. Dia akan datang one by one. Masya Allah, saya kata itulah yang saya rasa macam kadang-kadang looking back for the past, macam Cik Zul cakap industri insurans ni dia terjejas 30% betul.
memang kita orang punya income pun memang like 30% juga lebih kurang. Cuma dalam 1-2 kebelakang ni dia macam zoom lagi lah. Tapi overall bila saya tengok the whole year tu memang 30% je yang turun. Jadi kita try to, sebab kita ada overhead yang overhead cost lah yang susah sikit. Lepas tu kita ada fixed cost macam office, maintenance semua tu kita terpaksa bayar kan. Yang pelik sikit lah. But I do not know, but somehow it is manageable. Dan penting you kena buat. And then dengan tahap receivable yang 60 days ke atau 90 days baru sampai kan payment tu. Mula-mula dululah, tapi bila dah dalam keadaan ni alhamdulillah lah, maknanya pihak insurans dan takaful pun sekarang dia memang payment memang cepat lah. Jadi memang cepat. Jadi bila cepat tu kita bolehlah bernafas. Kalau lambat tu susah lah, sebab itu kita punya itu je kita punya source of income kan. Itulah, alhamdulillah lah. Maknanya spiritual tu pun sangat penting lah sebenarnya dalam menghadapi ni kan. Dan dalam waktu saya rasa macam kalau tidaklah kerana COVID ni, saya mungkin tak tahu saya punya kekuatan saya untuk strength saya, lepas tu saya punya skill saya untuk buat investigation tu best sangat. Jadi macam saya cakap buktikan dekat ayah saya boleh buat benda ni sebenarnya walaupun saya perempuan. Sebab investigator ni jarang perempuan. Gitulah. Baik, thank you Aga. Macam Cik Zul pula lah. Right, macam nak dengar. Okey, Tuan Sri. Ingat lagi ke soalan tadi? Ingat soalan tu. Ingat tak apa. Dia nak ulang balik. Kalau lari jawapan tu beritahu. Tak apa. Saya nak tanya balik, saya dah lupa dah. Tapi tak apa. Saya ingat lebih kurang lah. Dia macam ni lah. Okay. Saya, ini bukan, saya business owner lah. Lebih kurang macam business owner, my agency ni. Sebelum ni saya kerja makan gaji 5 tahun, 6 tahun yang lalu saya kerja makan gaji. So tak payah fikir sangat benda ni. Pergi masuk kerja 9 to 5, balik kerja buat elok-elok, okey, KPI okey, gaji tetap masuk. So bila masuk business owner ni, so saya kena fikir banyak ni, yang first ada family saya lah. Kalau saya tak buat kerja ni, saya kata kalau saya duduk diam, siapa nak bagi makan dekat family saya? Kan? Siapa nak bagi makan? Lepas tu alhamdulillah, cuma kita yang untung di dalam industri life takaful atau family takaful kita panggil, kita punya structure commission tu cantik. Maksud dia bisnes yang kita boleh makan commission selama 6 tahun untuk satu bisnes. So yang lama-lama tu duk carry forward lagi ni. Masih ada lah sisa-sisa, walaupun terkesan 30% tu, ada lagi sisa-sisa tu, tetapi kita kena move on, kena carry on juga. Sebab tu saya kata, saya pun ada tenaga agensi ataupun saya kata partner lah, business partner saya lah. Walaupun dia orang agent adalah business partner saya, sebab tanpa dia orang saya susah nak survive juga. Saya ada lebih kurang 47 manpower waktu ketika itu. 47 orang, termasuk part time, full time lah. Dan saya ada 5 orang team management. Maksudnya team office lah, management office, yang mana memang mereka ni full time dan bantu saya sama untuk menaikkan Zulhijrah. So saya kata, ni amanah ni. Dan tambah pula, kita kita selected, yang mana yang nak buat, betul-betul nak buat, kita kata 50% lah. Lebih kurang 50% daripada 47 orang tu yang betul-betul nak buat. Dan betul-betul janji kata memang kena cari income macam ni. So dengan dia orang ni lah, 20 orang ni saya punya semangat saya kuat. Saya kata insyaAllah bulan tahun ni kita buat lebih baik, kita konsisten je kita buat. Sebab tu saya invest untuk agensi saya ni dalam bidang yang itulah macam saya cakap tadi lah, marketing, branding, bagi dia orang naik balik up dia orang punya branding dan sebagainya supaya orang nampak dan dia orang boleh sustain. So push factor yang kami buat ni adalah supaya semua boleh sama-sama survive. Sebab dia orang ada yang dah lama dengan saya sejak mula daripada 2015 bersama saya sampai sekarang. Walaupun waktu jatuh naik pun dia orang masih bersama. Dan saya fikir orang ni lah. So macam mana saya kata, kalau aku tak buat atau macam Cik Asri kata dia, kalau nak ikut boleh tutup kedai lah kan. Duduk seorang-seorang makan komisi yang lama-lama tu kan. Tapi saya kata tak boleh sebab benda ni saya kata ini adalah musibah yang ada hikmahnya. Orang mungkin bagi orang dia musibah. Dia bagi kami musibah yang ada hikmahnya. Dan kita ambil peluang yang ada itulah atas apa yang ujian ni kita guna sepenuhnya lah hikmah tu dan alhamdulillah kita boleh sustain sampai sekarang. Yang tu yang kita boleh buat. Push factor saya memang tim saya yang dalam Zulhijrah ni
yang saya rasa daripada mula sampai sekarang dia orang bantu saya sama-sama. Macam Puan Roziah kata dia dah, bukan senang. Macam mana pun kita fikir jugalah. Apa pun aku make sure dia orang ni boleh sustain dan boleh lagi menjana income dengan dalam insurans dan ataupun takaful ni sebagai ejen takaful. So sebenarnya Itu income tahun 2020 tu pula yang paling tinggi sekali dia dalam 6 tahun apa betul. ni profession you dah Betul Cik Asri. Lawyer kepada ni lah kan Zoe Ijrah ni. Itu adalah satu hikmah lah kot kan. Hikmah lah. Bagi kami tu ada rezeki lah. Allah bagi rezeki dalam musibah ni, ada rezeki lah. Sebab tu pada awal lagi kita kena percayalah. Jangan banyak macam Cik Syam atau Cik Asri kata bagi tadi, awal-awal tadi, jangan duk nampak negatif. Duk maki hamu, duk merungut. Macam-macam lah. Tak guna apa, benda tak boleh ubah. Tak boleh ubah COVID tu pun. Kan? So kita follow je lah the truth dan kita ubah diri kita lah. Yang tu Alhamdulillah lah. Memang Alhamdulillah ejen saya pun income dia pun bertambah. Ada yang naik pangkat pun lagi. Alhamdulillah. Naik pangkat career lah. Mana saya bagi dia orang career progress yang lebih baik untuk ke depan lagi. Itu yang boleh saya share lah dengan semua. Apa pendapat satu lagi sebelum masa lepas pada Cik Sam pun ada soalan lagi. Ada setengah orang kata kita tak nak plan bisnes kita, lagi tak habis COVID, lagi tak keadaan back to normal balik. Yang takkan normal pun kan, kita pakai mask pun 4 tahun lagi pun betul. Kita pakai juga, betul tak? Betul. Tahap mana tu yang katakan kita tak nak plan lah, bisnes kita ni memang kena keadaan aman damai macam dulu juga baru kita boleh buat bisnes kan. Bagi saya plan nak buat kerja yang tu ke, atau tak kira lah nak plan nak tukar bisnes ke, plan nak apa lah, tapi kena buat sesuatu. Dan bagi saya kena buat sesuatu dah. Jadi tahap mana pemikiran seorang tu sampai berpegang teguh kepada the word say that tak payah plan lah, pasal lagi tak habis suasana ni, kita tak nak plan apa pun. Macam mana? Roziah dululah. Roziah dulu jawab. Saya juga. Actually saya in terms of plan macam saya contohnya number of Puan Roziah, nak plan. tahu you punya persepsi of orang macam tadi yang katakan tak perlu plan pun. Takkan kita musim saji tak adalah. Musim hujan pun kena plan, musim panas pun kena plan, hari Jumaat tak boleh. Plan tak? Okay. Orang yang sibuk memang plan macam tu tak? Tapi ada yang memilih tak plan. Kalau you tak plan, you tak bergerak. You tak akan bergerak. You akan duduk di situ. You tak akan move forward. Because you kena merancang. Pada pandangan you, what kind of people yang sampai tahap tu, they don't plan and they refuse to plan? Itu dia mungkin dah give up lah. Dia perlu bercakap. Dia perlu bercakap dengan orang. Tak boleh duduk diam sebab memang buntu. Yes. Dan dia tak nampak persepsi lain. Sedangkan kalau berbincang, orang mungkin akan tak boleh menyelesaikan masalah, tapi menampakkan satu persepsi daripada sudut lain pula. Betul. Jadi ada sudut lain yang kita boleh move forward lah. Move forward. Dia tak boleh kalau sebab memang blank, memang duduk suruh. Cik Zul macam mana? Memang Puan Roziah kata memang blank pun. So dengan blank macam tu pun dia masih tak apalah, blank, pakai blanket atas kepala. Redha. Tawakal lah. Redha hotel. So macam ni Zul. Saya nak tahu. Bagi saya orang yang macam ni lah, macam ni Puan Roziah cakap betul, dia kena jumpa orang. Tapi macam ni lah, ada setengah orang dia refuse nak buat macam tu. Dia tak nak cerita masalah dia kat orang. Dia ada ego dia tu, Cik Asri. Dia ada ego dia, biarlah bisnes aku lingkut-lingkut, aku tak nak minta pandangan. Tetapi janji aku tak cerita aku punya weakness. Tak boleh tahu orang tak tahu aku punya ni, aku punya belakang ni orang tak mau tahu. Dia ada orang yang macam tu, dia sebab tu dia tak mau planning. Tetapi sebenarnya dia silap. Sebab apa? Kalau dia tak mau cerita kat orang, dia boleh Google dia dalam kita punya internet kan. Google search macam mana nak solve problem, macam mana nak planning. Sebalik, nak bangkit balik.
Kan? Macam tu je. Tapi orang yang penting memang dia satu orang yang satu kerugian lah. Allah bagi peluang dia hidup, orang bagi dia peluang dia bernyawa pagi tu, dia patut bersyukur, dia kena planning. Kalau dia rasa macam dah give up tu, lebih baik kita hantar dia jadi one of pesakit COVID lah kot. Ganti yang orang yang betul-betul nak hidup. Kan? Ganti orang hidup. Kan? Itu yang sudah katakan lah. Dia kena tengok satu masalah tu, tengok 1000 penyelesaian lah. Bukan tengok 1001 masalah, tengok 1000 masalah. Pasal dia tak guna pakai semaksimumnya lah. Semaksimumnya lah ni. Allah bagi akal ni boleh pikat dah Cik Sri kan. Tapi dia nak pilih nak macam tu, kita tak ada kata. Tapi mungkin ada orang, memang ada orang macam tu. Memang ada. Dia berserah. Dia berserah 100%, dia tawakal lah. Tahap ni, tahap orang kata tahap tawakal betul-betul. Dia kata Allah nak bagi, bagilah, tak nak bagi sudah. Tapi dia merugikan diri dia lah sebenarnya. Itu yang boleh saya katakan lah. Baik. Okay sir, alright. Sam ada soalan. Okay, sebelum kita nak pick up soalan daripada kita punya audience, ada satu soalan yang saya nak tanya kepada Cik Zul balik lah. Okay, dia bila Cik Zul maklumkan tadi membuat satu pendekatan yang dikira drastik ataupun berbeza sangat compared to kerja-kerja buat yang sebelum ni. So dengan dibuat satu insentif kepada usahawan-usahawan yang dah ada, bawa dia punya ejen kan, dan juga mungkin kekerapan meeting dengan ada one on one punya session, semua tu mungkin dulu ada tapi tak sekerap yang sekarang mungkin. So dengan ada inisiatif apa semua tadi, so adakah satu soalan lah, adakah semua inisiatif tadi yang tentunya melibatkan kos, kos dari segi wang, kos dari segi masa, dari segi tenaga semua kan. So adakah itu sesuatu yang datang daripada prinsipal, iaitu Takaful Ikhlas HQ yang buat instruction kepada semua agensi di bawah Takaful Ikhlas kena buat macam ni. So ataupun adakah inisiatif sendiri atas dasar aku tak payah tunggulah prinsipal apa semua ni, tak payah tunggu daripada HQ semua tu lah, I can do on my own, and then this is my own company, I need to make sure the company ni hidup regardless dapat arahan ke ada contribution daripada prinsipal ke, tak kisah, aku keluar duit sendiri pun tak apa. Janji this business which is I build up daripada 2015 terus hidup, terus survive, and then people in my organisation akan continue bersama prosper dalam this company. So itu nak tahu daripada Cik Zul sendiri lah. Okay, inisiatif atau insentif tu, atau inisiatif lah kita kata yang planning ni, actually dia both lah, dua-dua pihak, prinsipal je juga kami lah. Prinsipal pun banyak membantu kami. Alhamdulillah, saya berada di sebuah syarikat Takaful Ikhlas Family Berhad yang memang kita kata ikhlas nak tolong lah. Nama pun Takaful Ikhlas kan. Saya promote sikit lah syarikat prinsipal saya kan. Syarikat Takaful Ikhlas tu memang dia commission sikit lah bulan ni. Kalau dengar live CEO kita dengar live ni boleh lah kan. Tak apa. Okay. Dia macam ni, dia collaboration tu dua-dua pihak lah. Sebab prinsipal pun mendengar kami daripada pihak agensi, sebab bisnes ni agensi yang bawa dan bantu prinsipal. Dan prinsipal nak decide satu benda tu, insentif atau inisiatif, dia perlu banyak meeting board. Banyaklah approval board sana board sini, dan kertas kerja pun kena buat macam-macam. So decision tu ambil masa, bukan lambat, ambil masa je. Tetapi kita faham prinsipal memang dah buat yang lebih baik. Dan yang bagi saya di agensi kami senang, saya decide, saya meeting dengan 5 orang management ni, okey, dia orang kata okey, kos okey, sama kita nak kongsi ke ataupun kita buat call dulu, and then kita claim balik ke prinsipal dengan syarat kita meet the target lah. Yang tu kita buat proposal. Kami yang keluarkan proposal pula kepada prinsipal, adakah kalau kami buat macam ni insentif, you we pay back ataupun bagi extra insentif ataupun extra commission, memang sama lah structure, cuma ada insentif lain lah yang mungkin prinsipal boleh bantu. Itu yang kami buat. So yang mudah adalah kita dulu buat dulu. Perform dulu barulah betul. Dia macam ni lah, no money no talk lah. You perform, ada figure you boleh minta lah something kan. You duk cakap tak ada figure, siapa tak mau dengar kan.
So macam itulah collaboration dia, dan kita faham lah. Dan prinsipal pun faham dalam keadaan COVID ni memang overall effect semua industri dan semua ejen. Tak kisahlah tak cover ikhlas ke Prudential ke AIA, semua effect. So dia orang pun ada meeting sama dia orang nyebut kan, sama-sama dengan bank negara. So dia orang lah inisiatif-inisiatif yang boleh bantu agensi dan juga tenaga agensi untuk bangkit semula dalam bisnes ni. Itu yang saya kata inisiatif ni sama-sama collaborate. Dan cuma nak mudahkan, kami kena cepatkan dulu sebab yang decision maker kami adalah lebih mudah. Dia tak perlu banyak-banyak lapis kan. So kita decide, kita buat dulu. Dan itu yang kita kata memang decision maker ni penting lah untuk sebuah organisasi, di mana batu ketika inilah kita sebagai leader sama kita buat the right decision ataupun wrong decision yang akan menjadikan agensi kita terus sustain ataupun down. Itu saya boleh share dengan Cik Syam. Baik. Okey, tadi Puan Roziah pun ada maklumkan ada beberapa perkara yang dibuat di dalam appeal tu sendiri yang membolehkan appeal sustain sampai sekarang. So of course daripada banyak-banyak perkara tu kadang-kadang kita kata mungkin ada juga yang tak mencapai sasaran apa yang nak. Mungkin that attempt to do improvement to fail ataupun not successful as what you expect. So how do you quickly maneuver ataupun macam mana Puan mengubah kalau kita pakai term sekarang ni banyak sangat orang pakai pivot ataupun membuat perubahan adaptation ke dalam memastikan yang dah perkara ataupun strategi yang tak jadi ni macam mana kita nak ubah jadi betulkan balik. So mungkin boleh kalau ada satu perkara yang boleh kongsikan dengan audience di Sembang Niaga ni. Okey, satu perkara yang saya rasa mungkin satu strategi yang boleh menjadi bangkit lah, makna mungkin macam to motivate everybody kan. Kalau macam gaji, you bayar gaji pekerja kan, bayar gaji pekerja, gaji bulan-bulan, mungkin dia akan kata dia rasa dia buat banyak tapi gaji dia macam tu juga. Jadi kita tukar strategi itu on commission basis. So bila you on commission basis, jadi bila banyak diorang pun akan benefit on that kan. Jadi dia punya turnaround time report pun tak terganggu macam dulu. Kalau bayar gaji tu semua macam sambil lewa dia buat kerja gitu kan. Jadi itu yang saya ubah lah. Itu yang saya ubah yang saya rasa macam bayar gaji tu tak boleh. Saya tak boleh pergi dah cara macam tu. Jadi setiap saya punya technical team tu dia akan jadi macam itu ada perniagaan dia. Jadi dia punya turnaround tu cepat. Jadi dia pun dapat payment cepat dan saya pun tidak delay kan, walaupun saya sendiri stranded, saya pastikan yang ada orang tu dapat dulu kan. Macam Cik Zul kata lah, kita ni tak apa lah, bagi kat dia orang dulu sebab dia are the engine of the company. Kalau dia orang tak buat kerja, kita susah kan. So you tukar from fixed cost kepada variable cost lah. Variable cost. So bila variable cost kita pun tak susah juga sebenarnya majikan. Jadi kat situlah nampak saya rasa kalau ada newcomers pun saya rasa macam susah lah dia orang nak adapt cara macam tu kan. Dia orang ni nak gaji besar tapi purpose tak tahu lagi macam mana. So you buat dulu macam Cik Zul kata. Buat dulu, you prove to us. Then the money comes later kan. It's no more I give you the money first sebab sebab ini sebelum COVID lagi dah jadi macam tu. Cik Zul kata orang utara tunjuk Hantera lah. Hantera dulu lah. Hantera dulu lah kita bayar. Dia akan automatic. Dia akan cepat sebab dia nak kejarkan dia punya commission tu kan. Jadi bila dalam waktu yang kurang ni masih Puan Roziah tengok skim yang ada sekarang ni boleh attract ke depan lagi bagus untuk orang yang betul-betul nak kerja ke, atau dia beri setback kepada rekrutmen besok pasal orang rata-rata orang nak bersikap satu amount yang stable. Sam tak? Okey, tiba-tiba masuk kat sini kena perform pula, kena jadi kena perform kan.
Appointment sebagai lah. gitu-gitu tapi tak ada gaji tetap. Tak. Jadi macam you kata rata-rata tak boleh dia dah buat sekarang, tak lebih. boleh. Dia buat lebih. So apa yang you fokus masa tu? Adakah nak cari staff ataupun investigator susah besok pasal banyak yang rata-rata minta 3,000, 4,000 macam tu kan. Kalau dekat ABA pun ada yang minta 18,000 sebulan pun ada. Kan? 18,000 sebulan, okey. Berhenti pada pen minta 80,000 sebulan. So saya dengan Sam duk senyap je lah, tak ada nak kata apa pun. Tahan mulut je. Sebenarnya bukan kata apa, sebenarnya saya tak layan, tu je. Kan? Saya tak layan benda-benda macam because dalam bisnes you need to perform. Cik Zul tak? Betul tak? Betul. Datanglah pengalaman banyak mana pun, bisnes adalah Setiap game yang lain. Game yang lain. Betul. Game tak sama. Game tak sama game tu. Saya rasa sekarang ni dah macam kita tukar dah, tak boleh dah you makan gaji sebab every business is a business. You bekerja pun dalam tu you are doing business. You are doing business. The company is just like a platform. A platform saja. Sebab adjuster ni dia tak boleh license sendiri. Dia kena bergerak di dalam company. Betul. Adjuster. Dia tak boleh bergerak sendiri. Sama macam dekat Takaful lah. Sama macam Takaful. Jadi Afir tu jadi macam Lazora apa? Jadi macam Shopee lah kan. Lazada. Sebagai platform je. Platform. So mana you punya platform. Dia kuat. Jadi semua orang berniaga di dalam tu. Jadi kita sebagai majikan pun tak rasa tertekan lah. Macam tu. Tapi sebenarnya dekat ABA dah lama dah saya buat dah pun. DBA ni dah lama dah pun kita buat because itu adalah cara business model kita daripada action coach dulu pun kan. Sebab we believe in working hard, working smart kan, dia punya potential lagi tinggi kan. So kalau diberi gaji yang tetap macam tu kita tak berdaya sebenarnya kan. And then entrepreneurship sebenarnya datang daripada kerja kuat, kerja smart kan. Bukan menengok sebagai satu angka yang tetap every month tu. Saya tanya Sam. Okey, macam mana Cik Zul pula? Macam Cik Zul saya nak tanya soalan tadilah dengan model penggajian Puan Roziah tadi kan. Kalaulah dibuat juga dekat Cik Zul Hijrah tak? Cik Zul nampak sebagai satu potensi yang baik ke atau potensi yang negatif untuk mencari orang yang macam tu? Mencari orang yang sebenar untuk ikut serta. Tapi Takaful memang memang tak ada gaji. Memang tak ada gaji. Daripada order one kita tak ada gaji. Kira kita cuma memang structure commission base je. Memang daripada awal structure commission base. Cuma bestnya kita ni commission kita tu dapat lama lah. Tuan Sri. Macam kata 6 tahun tu dia. 6 tahun. 6 tahun. Satu customer kalau kita jaga cantik, dia bayar elok, 6 tahun kita makan commission dia. Dan yang sampingan dia ada insentif lah. Itu yang saya kata dia insentif. Insentif bulanan kita bagi, quarterly kita bagi, bulanan tahunan pun kita bagi. Tu bagi trip lagi makan angin, macam sana nak makan angin tak boleh lah, kita ganti dengan cash. Benda-benda macam tu yang satu motivate lah. Walaupun commission dia commission base, tetapi benda-benda sampingan ni yang akan buatkan dia orang short term punya goal ni. Dia rasa cepat ni, aku kena buat ni, dapat minggu ni. So kena buat lagi bulan ni, dapat lagi bulan ni. Buat bulan, tiap-tiap bulan dia buat sampai tengah tahun dapat pula bonus. Dapat lagi. Dia buat sampai hujung tahun dapat, tiba-tiba dapat pula bonus tahun dapat trip macam tu lah. So dia keep going. Kita duk push factor sampai macam tu, macam Puan Razak kata lah, memang kita kata lah, kalau bergaji report pun lambat dia kata kan. So kalau dah tukar kepada gaji tetap kepada allowance sebagai commission dan sebagainya kan. So report tu cepat pasal dia nak kejar apa yang dapat tu. KPI kita letak tinggi, dia pun ligan cepat lah Haji. Kan? Itulah cara dia lah. Business model yang patut kita buat lah. Okay. Saya nak pick up soalan daripada Cik Zul ni, memang almost every week duk follow kita punya session ni. Dia sebenarnya kuat farmasi ni. Ni orang Sungai Petani. Orang kuat farmasi di Sungai Petani, right? Ada dua soalan yang dia bagi, tapi saya pick up satu dulu. Satu on
apakah potensi kerjasama antara usahawan takaful dan usahawan farmasi komuniti yang boleh dijayakan seiring dengan perkembangan sistem kesihatan di Malaysia. And then kedua adalah apakah inovasi dalam perkhidmatan bidang takaful yang dijangka akan muncul dalam masa terdekat. So kalau bila dah sampai takaful ni, saya serah kepada Cik Zul lah untuk jawab. I think memang yang Cik Zul layak jawab ni kau. Ini macam tanya soalan dekat CEO takaful ikhlas ni. Tu lah, tanya soalan tu macam saya nak buat decision, tapi tak apa, saya decide lah Zuhirah mula dulu kan. Apa salahnya kan. Okey, satu yang kata collaboration dengan farmasi tu, sebenarnya kita dah ada collaboration dengan doktor yang klinik. Kan, klinik dia mana doktor-doktor ni satu grup doktor ni merupakan salah satu kita punya agensi juga dalam takaful ikhlas sendiri. So doktor ni dia mainkan peranan macam mana, sebab dia orang ni kan jumpa orang sakit selalu kan. So dari segi advice yang diberikan doktor tu, dia memberi satu collaboration consultant yang memberikan potential customer ataupun clients kepada kami di takaful. So apa yang dia dapat balik adalah kita buat kolaborasi lah. Maksud dia kita ajak sekali, kalau farmasi sama mungkin model sama. Kita ajak join farmasi tu sebagai sekali daripada kita punya agent, tak ada masalah sebab benda ni tak ada conflict interest. Dia boleh join sekali. So dia cuma advice dari segi bidang dia, farmasi makna kesihatan. So bila customer dengar ni kata, oi dia ni BP dah naik tinggi ni, bakal nak kena darah tinggi ni. So sebelum dia nak kena darah tinggi, dia kena ambil takaful dulu. So dia akan advice kepada siapa yang dia nak pergi. So yang tu yang kita boleh collaborate lah dari segi tu. Daripada farmasi lah. Maksud dia akan ada advice dari segi medical punya part, as well as on the financial punya part lah. Betul. So dia orang advice dari segi sakit lah. Dia ni sakit apa, dia orang boleh buat ramalan ni. Farmasi dan doktor ni buat ramalan kan. So orang yang dengar ni dia kata dia akan satu my fear factor. Dia takut dia takut kalau aku tak ambil nanti dia kena darah tinggi, dah tak boleh ambil dah takaful ataupun insurans. So dia akan jumpa dengan kami. So kami akan dari segi itu kami akan buat pakal pula takaful ataupun pakal kewangan lah. Kita tengok dulu diagnose sama ada dia ni mampu tak mampu, dan kita akan bagilah solution bergantung kepada dia punya kesusahan dia, keperluan dia. Kita guna konsep need based solution. Need based, kita bagi ikut dia mampu dan keperluan dia. Kita tak bagilah ikut suka kita nak bagi. Sebab nanti kemudian hari nanti dia tak mampu bayar, kami juga tak ada income lah. Kan. So dia tak boleh lama, customer tu tak boleh lasting sama lama. So kita nak minta customer sustain supaya payment cantik dan dia konsisten bayar, supaya dia kena ready ni. Dia kena ready, dia dah tahu dah dia bakal nak kena darah tinggi. Walaupun benda tu Allah punya kuasa. Tetapi kita tak tahu musibah kesihatan ni anytime. Tapi buka ruang untuk dia memikir dari segi pelindungan. Betul, buka ruang perlindungan. Tu yang kita boleh collaborate dengan farmasi, insya-Allah. Kalau Cik Zul tu okey, kita boleh collaborate sama, dan pulangan dia alhamdulillah lah kita lagi banyak tu, insya-Allah kita boleh bagi satu package untuk business to business lah. Kita bagi replacement of income ataupun sebagainya kepada orang yang nak collaborate, terutama dalam bidang doktor dan juga farmasi. Healthcare. Terima kasih. Itu Okey. Dia kata inovasi. Soalan dua tu apa? Inovasi takaful. Inovasi tadi tu. Okey. Dalam masa dekat ni, satu yang inovasi kita dalam takaful. Dalam takaful ni yang kita nampak sekarang ni adalah kalau kita tengoklah pada sekarang ni kebanyakan industri takaful dah mula buat online. Dah mula buat online. Semua dah boleh apply melalui online je. Tak perlu dah agent. Tetapi kenapa agent masih perlu kenapa customer client masih perlukan agent? Yang tu yang menjadi satu orang kata tanya juga bagi kami kan, kenapa orang masih cari agent lagi walaupun dah bagi platform online, harga online lebih murah, lebih patut, tetapi masih cari agent. Di sinilah kita kata bisnes ni adalah business trust. Business trust. Dia bukan kata kenapa murah ke mahal ke ataupun syarikat tu besar ke kecil ke, glamour ke tak glamour ke, tetapi bisnes adalah business trust, di mana dia lantik kami ni adalah satu amanah tanggungjawab untuk kami jaga daripada dia hidup sampai dia ke liang lahat lah, apa kita kata. Cara kasarnya sampai dia tak ada di dunia ni lah. So dia nak menyentuh. So sebab tu kami industri ni masih relevan lagi dalam sebagai orang kata face to face punya ataupun
orang kata masih guna cara ni lah, cara ejen. Walaupun inovasi takaful dah buat online dah. Saya saya sebenarnya soalan apa yang Cik Zul ni pun Cik Zul kan, Zulkifli tanya kepada Cik Zulkarnain. So basically dia relate dengan apa yang saya nak tanya sebenarnya. So kalau tengok kepada potential threat ataupun challenges yang akan ada dalam industri takaful tadi ataupun insurans secara amnya, adalah sebahagiannya faktor daripada fintech ataupun financial technology company yang datang dengan pelbagai solution. In fact, kalau saya dengan Cik Asri pun saya ingat dalam bulan 6 baru ni kita ada bertemu dengan salah satu syarikat, satu startup baru yang satu fintech company yang menyediakan insurans untuk gold investment. So dia sebagai platform saja, platform yang mana of course ni adalah kelulusan daripada bank negara apa semualah. So dari segi compliance dah lulus. Cuma kita cakap kata dari segi penerimaan orang pasal benda baru, and then kalau kita tengok the advancement of fintech yang ada dekat Malaysia ni pun tak kurang hebatnya. So of course antara yang terkesan adalah bisnes yang melibatkan jadi macam one on one punya meeting, ataupun macam in fact kita cakap kata dulu nak close deal kena tertarik pagi petang malam bukan apa mamak mana mesti sampai. Betul. So bila dah customer kalau nak makan free boleh ajak ejen takaful je makan free. Bila free. Okay. So kalau tengok pada trend yang ada sekarang ni, dia dah mengubah landscape. So kadang-kadang kita cakap kata bila berlaku teknologi, kita expect teknologi tu macam pagi tadi punya discussion, kita berbincang dari segi teknologi adoption dalam SME. So kalau cerita macam fintech ni yang menawarkan servis, kalau kita cakap kata dalam bidang takaful secara online, macam sebelum ni pernah ditawarkan unit trust secara online. So banyak berlaku itu. Tapi adakah market bersedia untuk menerima produk macam ni? So ini pun salah satu tanda tanya juga. Tapi kalau kita tengok kepada those yang mungkin dengar tu, online habis dah, aku tak boleh cari makan lah. So orang macam tu mungkin dia cuit sikit saja, ada sebab sikit saja dia dah mungkin lagi fokus dia. So saya nak dapatkan opinion daripada Cik Zul dengan Puan Roziah lah. Of course mungkin fintech ni at the moment banyak melibatkan bila melibatkan front end of takaful ataupun insurance, dia impact dari segi customer experience. So macam mana pula impact on fintech yang kita kira sebagai satu catalyst kepada perubahan, ataupun mungkin dia jadi satu halangan kepada satu bisnes yang sekian lama model dia macam ni, nak kena pergi visit, nak kena interview semua kan. So how would that impact kepada business model yang ada sekarang ni? So adakah industri bersedia? Agak-agak soalan last sekali pun payah bunyi tu. Kita bagi Puan Roziah Puan Roziah. Secara umumnya saya rasa masyarakat kena ada pengetahuan lah, kena ada knowledge tentang insurans ataupun takaful tu lah. Maknanya whatever policy yang diorang nak involve in, padanya diorang nak dapatkan perlindungan tu, diorang kena tahu the insurance contract itself, apa yang dilindungi, apa yang tidak dilindungi oleh polisi berkenaan lah. Konteks tu. Sebab contoh macam kalau motor polisi, orang ambil insurans
ataupun takaful, dia ambil resolution, komprehensif ni kalau macam ni sekian-sekian, tapi kalau hilang sekian-sekian berbayar, tapi dia tak tahu dalam tu ada clause-clause yang mengatakan macam mana kenderaan tu tidak akan dibayar. Jadi masalah ni pada kita adjuster, bila kita pergi jumpa, ni lah penciri insurans ni, ambil insurans nak duit cepat, tapi bila nak bayar, nak ni. Tapi kita dah ada dalam tu kan. Tapi kalau kita tanya ejen kata no problem. Semua okey. Terutamanya online. Saya selalu tanya, saya suka tanya bila ada ni kan, kadang-kadang insured tak tahu, lambat buat claim. Saya kata kenapa lambat buat claim? Kata dia tak tahu. So kat mana ambil insurans? Ambil online. Kan. Just randomly ambil online. Jadi bila berlaku kehilangan kenderaan, dia orang tak tahu kat siapa dia orang nak refer. Itu keburukan yang tak ada ejen tu, yang saya kata, yang Cik Zul kata masih lagi relevan untuk membantu. Sebab you ambil commission, bila orang ni berlaku tuntutan, you kena tolong dia. Kan? Macam dalam takaful keluarga ataupun life insurance, sama juga dalam general. You kena bantu dia sebab dia tak tahu apa-apa. Ada yang tahu, ada banyak yang tak tahu. Jadinya super juga dalam bisnes. So dia jangan macam okeylah ambil je insurans ni, tapi dia tak tahu apa hak dia ke atas tu. Jadi perlu diberi pengetahuan. Maknanya kalau dia ada insurans, dia tahu apa hak dia. Sekiranya terutamanya bila berlaku, bila nak claim, bila boleh claim. Orang ambil insurans kan bila boleh claim. So maknanya dia kena analyse dulu dia punya risiko dia. Maknanya financial risk lah. Kita kat sini financial risk lah. Maknanya kalau berlaku kerugian, berapa kerugian dia, dan dia nilaikan kerugian tu, jadi dia tidaklah over under insured or over insured. Maknanya tidak bayar banyak-banyak, tapi insurans bayar setakat tu je. Dia tak faham kan. Jadi bila dia faham, ada orang nak menerangkan. Tak ada orang nak menerangkan. Tidak ada orang menerangkan. Pada ambil tu, saya insurans kami suka je lah masuk je payment kan. Tapi hak kepada pengguna tu dia mesti tahu, dia mesti ada ilmu pengetahuan tentang insurans yang dia ambil tu. Jadi sekurang-kurangnya adanya dia ada risiko dia telah orang kata apa, dia transfer, risiko tu dipindahkan kepada insurance company. Maknanya berlaku kerugian ke apa-apa, maknanya financial loss tu covered by the policy. Tapi adalah syarat-syarat dekat situ kan. Bila yang syarat final print, terms and condition applied, itu yang orang tak tahu. Jadi bila adjuster pergi, adjuster yang kena taruh. Okey, saya tanya Cik Zul lah. Cik Zul tanya, kalau macam relevannya agent tu, kita bicara tadi di Malaysia lah, di Malaysia ni kan. Tapi dia super kat negara lain pun sama ke? Atau warga negara di developing country macam ni, kalau develop country, advanced country, dia agent dia buat lain dah kan. Agent juga, tapi agent sana tak cerita yang pelik-pelik ni macam kat Malaysia ni kan. Ada macam mana? What do you think? Maybe Cik Zul ada buat comparative study sikit kot dengan orang lain. Kita tengok kalau kita tengok negara jiran dekat dengan kita lah. Negara jiran dekat dengan kita, Singapura. Singapura ni tak semua orang boleh jadi ejen ikut suka je. Tak boleh. Dan syarikat company yang nak rekrut ejen baru pun dia ada limit dia. Dia tak boleh ikut suka dia. Maksudnya dalam setahun tu dia boleh ambil ejen baru mungkin 100 orang saja. Dia tak boleh lebih. Di Singapura, jiran kita lah. Di Malaysia, ambil lah berapa banyak pun, lagi ramai lagi bagus. Kita pun ada lebih kurang 60,000 sekarang ni ejen total lah, insurans dengan takaful. Ada lebih kurang 60,000 orang ejen. 60,000 tapi tak cukup sebenarnya. Takaful ikhlas ke ataupun ada semua industri takaful dan insurans 60,000. Kalau dalam industri, dalam takaful ikhlas saja kita ada 4,000 ya ejen. 4,000 orang ejen. Tapi overall kita ada 60,000 kecadangan saya tampung dengan insurans mungkin kat 90,000. Tak sampai 100,000 lagi lah. Kalau ikut per kapita dengan kita punya orang kata apa, rakyat Malaysia 33 juta ni memang tak cukup lagi ni ejen ni. Tetapi masalah sekarang di industri sana Singapura, dia pendedahan tu daripada pihak government sendiri yang menekankan tentang kepentingan takaful dan insurans. Dia dilatih dari awal tu tak ada.
ejen tu dah orang kata dapat prospek yang dah half cook lah. Memang dah kena dia nak pergi hospital, tak ada hospital kerajaan sana Singapura. Semua private. Macam Indonesia pun sama. Mostly private hospital. So ada yang orang Indon datang rawatan dekat Malaysia sebab rawatan kita lagi murah dekat Indon. Kan? So di Malaysia ni kita ada government, hospital government banyak sekali dan orang mengambil advantage lah daripada hospital government. Dia bayar RM1 lah. Bayar RM1 lah, kalau habis kuat pun paling common pun RM30 lah, dah settle lah operation semua. Kan? Walaupun pada daftar di belakang tabir yang macam Puan Roziah kata ni, kita tak nampak term and condition. Kan, masuk hospital kerajaan pun kena bayar agak sekarang ni. Besi-besi kena bayar sendiri, tak ada free lah. Kecuali government servant lah. So sebab di Thailand dia dia open, dia masih open, tetapi dia straight. Ejen tu setahun dia kena buat bisnes banyak ni. Dia kalau dia tak cukup syarat tu, mungkin dia kena dah tahun lepas tak boleh buat lah. Dia kena revoke, Kita di Malaysia pun ada lesen tu. Tetapi longgar sangatlah. Maksud dia tak straight macam di Thailand atau Singapura. Kita di Malaysia KPI tapi di Malaysia ni rendah. KPI ada. Dan mungkin ada orang bagi senang lah, jelah 12 kes dia setahun. Kan, buat 12 kes ataupun 12 customer je setahun. Sebulan satu dah boleh continue dah lesen dia. Kan, yang tu yang kita cuma dia pun di sana government sendiri dah bagi pendedahan tu. Maksud dia orang tak ada government hospital, kena private. Baikrut dia kena ambil juga. Dan kita rasa di Malaysia cuma dia pilih akan, dia pilih dia nak mana. Betul. Dan di Malaysia pun mungkin satu hari akan jadi macam tu lah. Mungkin dah sekarang ni dalam planning dah ada dalam planning dah. Government dah buat dah private wing, dah buat dah berapa sektor yang mana nak masuk hospital tak adalah free dah RM1 tu ada, tapi yang lain kena bayar dah. Dah ada. So pelan-pelan lah kita kena menerima kenyataan ni lah. Dan selepas ni mungkin kita tentukan orang yang masuk hospital tu mungkin ikut kategori B40, T20 ataupun T40 macam tu je. Mungkin B40 je boleh masuk dalam hospital government. Yang mana T20 dan M40 kena masuk private. Macam tu mungkin kita tak ada, tapi ada planning dia lah. Yang kita rasa daripada Syam. Saya rasa sekarang ni dah banyak impact because of COVID tu, dia punya composition pun dah berubah, mungkin dah jadi B60 maybe. Tambah lagi. So okay. Saya melihat aspek regulation ni ataupun compliance daripada kerajaan ni sebenarnya lagi tinggi impact dia berbanding dengan kita cerita fintech tadi. Pasal fintech kita bercerita dari segi trust, dari segi ni kan. So tapi kalau kita tengok dengan regulation yang akan potentially akan dibuat di Malaysia juga, dia akan tapis orang yang betul-betul saja, serius saja yang akan bersama dalam industri tu. So kalau those saya nampak ada kebaikan, ada mungkin nak kata keburukan, mungkin tak boleh nak kata keburukan, mungkin kekurangan perubahan. So itu lebih besar impact dia berbanding dengan fintech pada pendapat saya lah. Betul. Dari segi finance teknologi, sekarang kita kena terima hakikat dah. Memang cara online tu akan menjadi satu business model yang lebih advance lah, kita kata advance. Dan kami pun sebagai pruning takaful ataupun konsultan dan sebagainya, advisor ni pun dah bersedia dalam keadaan tu. Tetapi cuma kita percaya pada bisnes ni adalah bisnes trust yang memainkan emosi. Memainkan emosi, maksudnya kita perlukan orang untuk bercakap. Dan macam Puan Roziah katalah, nak kena baca polisi, term-term dia. Saya pun ada pernah menghadapi klien-klien saya yang ambil polisi yang tak baca, tiba-tiba dia kata masuk hospital, ada yang masa awal macam Cik Asri kata lah, Tuan Asri kata semua cover, okey, line clear, semua okey. Bila masuk Hani tak cover dan sebagainya. Dan itu yang membuatkan salah satu trust tu dah hilang. Sebab tu bila yang lain clear tu nasi kandar. Betul, dia hantar pakai helikopter pula tu. Oh ya, that's good. Betul, kita perlukan orang juga untuk benda ni, bisnes ni, sebab dia bisnes trust lah. Macam benda dia orang akan cari ejen juga. Kalau Tuan Asri dengan Cik Syam ataupun Roziah, saya tanyalah, nak ejen ke nak buat online? Ejen ke kalau online? Cik Syam, Tuan Asri dengan Puan Roziah, nak ejen ke nak online? Kalau nak ejen nanti kontak saya lah.
dan lagi. Okay. Kalau pakai online dia kata apa? Tekan 1, tekan 2, tekan 3. Betul. Betul lah. Lah sekali telefon makan dinding Kalau ejen kita boleh buat apa, Work from home. kita boleh video call dengan Cik Zul. Betul. Right, Zoom, okay, video call dan sebagainya lah. Baik, satu soalan pasal kita pun dah masuk 10.30 ni kan. Okey, satu soalan akhir sebelum kita tamatkan kita punya sesi malam ni. Saya nak tanya pendapat kedua-dua panel kita malam ni. Adakah as a business owner, adakah dilihat dua faktor utama dalam memastikan sesuatu bisnes tu successful, boleh sustain, boleh dapat good productivity adalah hasil daripada dua faktor utama, which is yang pertamanya kita cakap dari segi leadership, dia punya kepimpinan. Kedua adalah kita bercakap dari segi financial literacy, because you need to project, you need to do some forecast of your expenditure, how much revenue yang akan masuk. So saya nak dapatkan pendapat daripada Puan Roziah dan Cik Zul untuk kita punya last round. Okay, Puan Roziah. Okay, maknanya terputus. Apa tu, you nak dua benda yang utama ya? Is it? So adakah Puan bersetuju kalau saya katakan dua faktor utama dalam memastikan satu bisnes tu sustainable, boleh survive sampai sekarang adalah disebabkan dua faktor utama, iaitu leadership dan juga kita cakap dari segi financial literacy, kecelikan kewangan itu. So adakah Puan setuju dengan that statement? Ataupun ada pendapat lain? Mungkin satu ya, leadership you cakap ya, betul, saya setuju. Financial literacy, yes, pun betul juga, saya setuju. Dan lagi is the technical knowledge of the business itself. Correct. Maknanya kalau dua orang pun dalam company tu, you tahu boleh apa yang benda dalam tu, daripada A to Z you boleh buat. Gitulah. Kalau you tak ada benda tu, you tak tahu A to Z, tak boleh. Technical expertise pun satu faktor yang kena tahu. Baik. So I think kalau nak buat bisnes, apa benda you bisnes nak buat kan? Baik. Cik Zul, macam mana? Apa you punya opinion? Okay, kalau kita tengok pada leadership ni, tak kisahlah bisnes apa pun, dia memang penting ni. Walaupun orang goreng pisang tu, tokek goreng pisang pun, dia kena tunjuk leader, kata dia kena bangun pagi, pergi cari pisang. Kan? Lepas tu dia kena balik rumah, kena cari tepung, kena bawa tu, dia kena sendiri pun kena tunjuk, baru dia boleh ajak orang datang kerja. Dia tak boleh suruh pekerja, okey hampir beli pisang, tak kira dia pergi tunggu-tunggu, pisang tak sampai. Kan? Leadership penting, walaupun bisnes apa sekalipun. Dan kejatuh atau bagusnya satu bisnes pun adalah sebabkan leader tu sendiri. Owner adalah, kita lah owner. Kita jangan salahkan orang, jangan blame siapa pun kalau kita bisnes ni. Macam ada sekarang ni orang kata blame dengan government kan. Government tak bagi ni, tak bagi buka, tak bagi buat ni, macam-macam lah. Tetapi dia sendiri tak mencari solusi macam mana untuk menangani masalah tu. So leader ni memang penting lah. Bagi saya setuju. Dan tadi financial literacy tu memang kena, atau memang of course lah. Tambahlah sekarang ni, kadang-kadang saya fikir juga, tak perlu office lah kot. Kan boleh bekerja dari rumah kan. Kita meeting training semua kat Zoom je. Jumpa customer kat Zoom, buat apa ada office besar-besar macam ni pun. Bayar kos bulan-bulan kadang tak guna pun yang datang, mungkin saya seorang ataupun ada staff yang datang seorang dua kan. Tu pun kita dah cuba elakkan sebab COVID kan, tak nak datang kerap office dan sebagainya. Dan mungkin salah satu benda yang lepas ni pun semua kerja work from home je, rumah kan. Macam orang yang buat online Shopee semua pun barang store simpan kat rumah kan. Order hantar online kan, post laju je. So dalam financial pun kita kena control lah. Memang walaupun kalau business naik pun kita tetap kena ada reserve fund untuk menghadapi kemungkinan ke depan kita tak tahu lagi COVID ni. Mungkin bertambah teruk sebab kita tengok ada Delta Plus pula datang. Variant baru pula kan. Delta Plus betul apa? Lambda pula. Beta. Delta Plus, lepas tu Lambda pula. Yang terbaru pula. Aduh, saya kata jenuh kita kan. Ada datang variant baru pula. Dua lagi lah, plus dengan Lambda. Saya lah. So dia benda ni lepas pada Delta lah tu. Ni Evan lah. Lepas pun Evan juga
teknologi juga kan. Mereka pun finance teknologi juga. So kita menghadapi, memang kita kena reserve fund untuk menghadapi kemungkinan yang kita tak tahu ke depan nak jadi macam mana. Dan yang macam Puan Razia kata, teknikal betul, dan satu lagi adalah skill lah. Skill tu penting juga. Kalau orang yang datang dalam industri saya lah, Takaful ni, saya tak ada selected business, dia punya background. Siapa-siapa boleh datang. Jadi janji dia ada SPM je. Background dia macam mana pun, yang penting dia ada SPM dan dia nak kerja kuat, dia nak cari rezeki. Kita akan train lah, developmentnya teknikal dan juga skill supaya dia boleh masuk dalam industri lah. So kalau dia try lah, kalau dia boleh gel, dia boleh ngam dengan industri, dia akan teruskan. Kalau tak boleh pun kita dia boleh cari bidang lain dan kita tak ada penalti apa-apa pun dekat dia lah. Hanya dia mencuba lah dalam industri. Itu yang saya boleh beritahu lah pada semua audience. Memang benda-benda yang utama dalam sebuah bisnes. Baik. Okey, kita pun dah sampai ke 10.40 ni so satu perbincangan yang saya kira in fact saya dapat WhatsApp pun daripada beberapa audience yang kita ada, dia tak komen dekat kita punya FB, tapi dia hantar mesej kat saya direct. Dia kata good sharing malam ni yang dia rasa benefit untuk dia sendiri guna pakai. Saya suruh komen kat sini, dia kata tak apalah, saya dah inform dekat Jackson dah bagus tu. Right. So kita dah sampai ke penghujung kita punya slot malam ni, edisi 11 bulan Ogos 2021, yang mana kita bercakap dari segi sudut selagi daya dalam sektor kewangan pengurusan risiko. So kalau kita tengok banyak yang kita ada bincang daripada awal tadi, mungkin kita singkap sikit yang sebelum ni, and then banyak ke arah discussion moving forward. So sesuai dengan topik. So sebelum kita nak conclude kita punya slot malam ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel yang sudi meluangkan masa. Kalau ikutkan you ada pilihan malam ni nak lepak ke dengan family kan, ataupun mungkin ada nak tengok Netflix ke atau spend masa dengan family, but yet you spend your time together with saya dan juga Cik Asri, with the audience dalam Sembang Niaga, yang saya kira satu perkara yang kita ucapkan sumbangan yang kita ucapkan terima kasih banyak. Right. So sebelum kita tamatkan juga untuk makluman kepada yang menonton, terutama usahawan-usahawan, ABA Malaysia kita melancarkan satu inisiatif baru yang kita panggil ABA 1990, yang mana kita membuka ruang kepada syarikat yang berkelaikan ataupun qualified company untuk membuat review on action plan. Daftar saja dekat bit.ly yang saya senarai, yang kita letak sini, bit.ly/ABA9090. So ini antara sumbangan yang dari pihak ABA Malaysia yang kita rasa boleh menambahkan lagi kekuatan bila dapat satu input daripada third party on their action plan. So itu yang kita boleh continue bantu kepada usahawan kat luar lah. Coach mungkin ada satu seminit closing. Seminit betul lah. Saya rasa banyak sangat berbincang dan isu-isu pun dikupas dengan baik. So saya harap audiens kat luar sana sempat ambil all butiran-butiran ni, pengalaman-pengalaman dan macam mana both of them buat pivoting or adaptation lah. Okay, because benda tu saya rasa ada setengah orang senang nak buat, ada setengah orang susah, ada setengah orang tak boleh buat sampai sudah. Okay, tapi as a business owner, apa-apa pun nak kena buat kan. Kalau orang putih kata apa, I'll do whatever it takes. Saya akan buat apa saja pun, janji bisnes saya. Satu pegangan yang kuat, satu sumpah. Cik Zul tak? Satu sumpah. Betul. Saya do or die lah, macam Tuan Asri kata tu, do or die. Ya. Untuk yang miss malam ni, ada rakaman di ABA Malaysia. Okay, mungkin tengok sambil bawa kereta ke, sambil apa-apalah kan, because banyak tip yang dikongsikan oleh Cik Zul dan juga Puan Razia. So saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Okay, sama Tuan Asri dan juga Cik Hasham. Jumpa balik. Alright, untuk makluman tuan-tuan dan puan, insyaAllah minggu depan kita akan bersiaran lagi
dalam slot yang sama, di waktu yang sama insyaAllah hari Rabu 9 malam. Minggu depan insyaAllah kita akan bersama lagi dua usahawan dari sektor yang berbeza dan kita akan pastikan kita punya discussion minggu depan kena sama mantap lah dengan kita punya discussion malam ni. Right, with that, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan juga panel yang ada. Cik Zul daripada Zul Hijrah, kita ada Puan Rozia daripada Afil Justice dan juga Coach Hasri Yusof daripada ABA Malaysia sendiri. Saya Syamah Hafzan, CEO of ABA Malaysia mengucapkan selamat malam dan semoga perkongsian malam ni bermanfaat dan teruskan follow ABA Malaysia punya Facebook. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ABA Malaysia. Alright. Terima kasih Zul.